asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Okey, alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan? Okey, semalam okey. Hari ni ke rasa macam dia ke semalam mimpi Bani Israel. Ke ada lembu datang dalam mimpi ke? Alright, saya balik terus tidur hilang. Terus hilang terus. Cut out terus. Alright. Okey, semalam kita dah melalui ayat yang sangat panjang mengenai satu kaum yang sangat terkenal, iaitu kaum Bani Israel. Bani Israel ni memang satu kaum yang sebelum ni Allah telah melebihkan mereka. Dalam Quran pun diceritakan lebih daripada kaum-kaum yang lain. Kerana apa? Kerana daripada mereka ni lahirnya pelbagai Nabi dan Rasul. Sebab tu kita tidak bermusuhan dengan Bani Israel. Bila kita kata Israel sekarang, bukan kita merujuk kepada keturunan Bani Israel, sedangkan Israel itu betul Nabi Yakub. Tapi yang kita kata Israel sekarang, Zionis lah, yang mana yang membunuh orang-orang di Palestin tu, yang itu yang kita bermusuhan. Tapi untuk mana-mana yang menerima Islam atau tidak pun bermusuhan dengan Islam, kita tidak bermusuh dengan dia. Sebab Israel itu adalah sebenarnya nama kepada Nabi, gelaran kepada Nabi Yakub itu sendiri alaihissalam. Tetapi tak bermakna kita kata bila ada orang kata laknatullah Israel, dia merujuk kepada Israel yang tu. Bukan. Dia tidak merujuk kepada Nabi Yakub, dia merujuk kepada yang Zionis tu. Contoh, kalau ada orang jahat nama Muhammad, kamu ni memang jahat. Mana boleh cakap aku jahat? Aku nama Nabi Muhammad. Tak adalah. Tak, ini Muhammad yang lain. Tu Muhammad bin Samad. Yang ini kita kata Muhammad bin Abdullah lain. Alright. Itu kena clear. Sebab kadang-kadang orang kata tak boleh kita kata Israel macam ni. Boleh. Kalau dia buat benda jahat, kita boleh kata. Yang kita tidak merujuk kepada Israel alaihissalam, kita tidak merujuk kepada Yakub alaihissalam. Baik. Kita dah cerita semalam dengan panjang sekali bagaimana penyelewengan Bani Israel ini setelah diberi penerangan yang banyak, setelah didatangkan pelbagai Nabi. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda seperti mana dalam hadis dia lebih kurang, dia kata apa, setiap kali wafatnya seorang Nabi pasti akan diganti Nabi yang lain. Pasti. Sebab Allah sentiasa membimbing Bani Israel untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Setelah datang pun Nabi Muhammad SAW, Allah tidak pernah meninggalkan Bani Israel. Sebab tu kita tengok ada yang surah Al-Baqarah ni seolah-olah diturunkan kepada mereka. Sebab mereka, populasi mereka ada di Madinah. Walaupun mereka taklah seramai penduduk Madinah, tapi mereka ada di sana. Mereka berkuasa dari segi ekonomi. Sebab mereka ada kitab, mereka bijak, mereka cerdik. Tapi sayangnya kadang-kadang mereka jadi licik. Mereka menggunakan kecerdikan mereka tak kena pada tempat dia. Yang itu kita nak tengok. Kita nak tengok bukan apa, nak tunjuk bagaimana Allah masih lagi sebagai dia yang rahmat. Allah SWT masih lagi panggil lagi. Maksudnya panggil Bani Israel sampai bila? Sampai kiamat dah. Sampai kiamat. Nak tunjuk penyelewengan mereka ni bukan sekadar untuk membuka pekung mereka, sebab nak bagi tahu kat Nabi Muhammad adanya orang yang berniat jahat ni, tapi sebenarnya nak menarik mereka ke jalan Islam kembali. Dan juga sebenarnya sebagai cermin kepada kita untuk melihat, ada tak kita perangai-perangai seperti Bani Israel ni? Ada tak kita berperangai seperti orang Yahudi ni? Yang tu kita nak tengok. Bukan kita nak tengok Yahudi tak. Sebenarnya dia adalah reflection kepada diri kita sendiri. Sebab tu kita tengok panjang sekali ayat berkenaan dengan orang Bani Israel ni. Saya pun terkejut. Tak sangka sepanjang ini. Kan? Rupanya degil ni satu bangsa, Allah nak bagi tahu kat dia, Allah nak bagi cakap berulang agar mereka sedar. Yang itu juga kita nak bagi tahu kita, kenapa Allah bagi tahu berulang-ulang, supaya apa? Supaya kita kembali ke pangkal jalan lah, supaya kita cek kalau adanya perangai kita seperti mereka. Okey, apabila mereka telah menolak kitab mereka sendiri, itu Taurat, kemudian mereka menolak Injil, kemudian akhirnya mereka menolak Al-Quran, pasti yang ditinggalkan itu ada penggantinya. Itu tengok, walaupun kita tengok macam Quran tu dia tukar topik, sebenarnya Quran nak bagi tahu kalau kita tinggalkan sesuatu mesti ada pengganti dia. Tengok dalam ayat 102 ni kita masuk terus. Setelah 102 biasanya dalam mushaf dia muka surat 16 tak? Biasanya kebanyakan mushaf dia muka surat 16. Semalam kita habis sampai ayat 11 kan, berkenaan dengan, kita baca sikit lah yang last tu. 11 tu bunyi dia,
walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maksudnya apa? Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul Muhammad daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian daripada orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang seakan-akan mereka tidak mengetahui. Lihat, Allah habiskan dengan mereka lemparkan kitab mereka ke belakang. Maksudnya mereka mengabaikan kitab yang ada. Bila mereka abaikan kitab ada, mereka pakai apa? Allah cerita pula dalam ayat 102. Itu kesinambungan dia sebenarnya. Kadang-kadang kita tak faham, kita ingat kenapa tiba-tiba cerita pasal Sulaiman pula? Tak. Allah nak cerita mereka dah tak berpegang kepada ajaran Nabi Musa. Apa yang mereka ikut sekarang? Kita lihat dalam ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka, kata Allah SWT, Bani Israel ni pada zaman Nabi Sulaiman, mereka ikut apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Okey, kita lihat pada terjemahan dia. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Okey, kita sekarang berkenalan dengan nabi yang baru, iaitu nabi apa? Nabi Sulaiman. Alright. Nabi Sulaiman ni anak kepada Nabi Daud alaihi salam. Betul Alright. Nabi Sulaiman ni antara orang yang banyak mujizat lah. Antara mujizat dia apa? Dia boleh bercakap dengan haiwan. Okey, bercakap dengan haiwan ni macam mana? Haiwan tu cakap dengan bahasa, macam buat dia sendiri ke? Dia cakap bahasa kita kan? Macam Paw Patrol ke? Tak. Sebenarnya dikatakan para ulama, dia cakap dalam bahasa dia, burung cakap dalam bahasa burung tapi dia faham. Itu dia menjadi Doraemon lagi tepat lah. Doraemon dia cakap bahasa dia ada penterjemah tu kan, translation kan. Dia bukan macam Walt Disney. Tak, Sulaiman bukan cakap tit. Tak, dia tak cakap macam tu. Dia cakap bahasa dia tapi burung faham. Burung cakap bahasa dia dan Nabi Sulaiman faham. Antara lagi mujizat dia apa lagi? Dia kuasai jin. Kita dengan jin sangat takut. Dia relax je. Kuasai jin. Jin ni lah pergi menyelam, ambil mutiara. Jin ni dan antara lagi dia menguasai angin. Ada jet ni. Zaman dulu kalau cerita pasal angin ni orang tak dapat nak faham, tapi zaman kita faham. Kita ada jet, kita ada kapal terbang. Satu hari je kita dah boleh naik pergi mana-mana. Kan, dah sampai Langkawi dah. Pagi ni kat IIT, petang malam nanti dah pergi Langkawi. Sekejap je kat Indonesia ke apa semua, sekejap sahaja. Jadi kita lagi beriman sepatutnya. Kalau macam Isra' Mi'raj kan, satu malam Nabi dah pergi ke Isra', Nabi dah Isra' ke Baitul Maqdis tu kan. Kalau kita benda tu boleh berlaku. Zaman tu orang boleh beriman. Kalau semut dalam poket, dia dua orang tu pergi, minggu tu dia pergi umrah, balik. Kau mana, gimana semut? Kau tak, mana kau pergi kan? Lala dia kata, tak, aku semalam pergi umrah. Oi, ya betul kau pergi umrah? Tak, tuan aku pergi umrah, aku masuk dalam poket. So macam itulah Nabi dibawa Isra' ke Baitul Maqdis, dia naik ke langit kan. Alright, apa lagi? Habis tak? Antaranya apa, dibawanya apa? Ratu Balqis punya istana tu kan. Istana. Alright. Ini semua. Jadi apabila mereka melihat Nabi Sulaiman yang ada macam-macam benda yang pelik macam ni, so mereka kata Nabi Sulaiman ni pengamal ilmu sihir. Ini di Babylon. Dekat Babylonia disebut pun dalam ni. Jadi mereka kata okey, Nabi Sulaiman ni pengamal sihir. Sebab tu dia ada benda yang pelik. So kira Nabi Sulaiman ni kafir lah. Kufur lah di kalangan Bani Israel ni. Tapi apa Allah cakap? Allah backup. Allah kata apa? Wa ma kafara Sulaiman. Tak
tak kafir Sulaiman ni. Walakinna syayatina kafaru, tapi syaitan-syaitan tu yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Apa dia? Tapi syaitan itulah yang kafir, mereka lah yang ajar kepada manusia sihir dan apa yang turunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, iaitu Harut dan Marut. Okey. First, mereka kata Nabi Sulaiman ni pengamal sihir. Okey. Dikatakan Nabi Sulaiman apabila zaman tu di Babylon ketika itu manusia memang telah pun mengamalkan ilmu sihir secara meluas. Okey, apa Nabi Sulaiman buat? Antara cerita yang dikatakan dalam tafsir, dia kata Nabi Sulaiman kumpulkan semua mentera-mentera tu, kemudian dia tanamkan bawah dia punya singgasana tu. Antara cerita dah dia katakan tanam. So dia haramkan orang mengamalkan ilmu sihir lah. Macam kita tengok cerita King Arthur dalam baru-baru dulu kan, dia haramkan siapa yang mengamalkan sihir dia akan kena execute. Lebih kurang macam itulah. Kita bukan nak cerita apa, senang kita nak faham. Okey. Lepas tu apabila kita tengok dalam Quran pun diceritakan Nabi Sulaiman duduk ke atas singgasana tu, akhirnya dia wafat. Wafat pun jin-jin pun tak tahu dia dah wafat. Menunjukkan apa? Itu menunjukkan kepada kita bahawa jin tak tahu benda gaib. Kita selalu ingat jin tahu benda gaib. Tak. Jin tidak tahu benda gaib. Hanya Allah SWT saja yang tahu. Even malaikat yang menyebut yang nak tiup sangkakala tu, dia pun tak tahu bila nak kiamat. Apa macam dia tahu? Bila Allah perintahkan dia tiup lah. Mereka adalah malaikat-malaikat yang amanah, yang patuh kepada Allah SWT. Dia tak tanya bila Allah, bila, tak ada. Bila dia tiup-tiup lah. Sekali lah Allah nak suruh bila. Allah dah tahu dah ilmu Allah, cuma malaikat dia akan menjalankan sahaja. Okey. So, jadi bila Nabi Sulaiman ni wafat, bila Nabi Muhammad, mereka apa, syaitan-syaitan ni gali balik tengok, ni inilah yang Sulaiman simpan selama ni. Inilah mentera-mentera yang dia amalkan, yang dia suruh daripada kalian. So orang pun start mengamalkan ilmu sihir balik. So berterusan lah orang mengajar ilmu sihir. Itu antara yang diceritakan lah. Okey. Sekarang yang jadi masalahnya sekarang, siapakah yang menurunkan sihir? Itu jadi masalah. Persisihan ulama daripada dulu sampai sekarang tak habis. Kita pun tak dapat nak pastikan. Cuma Allah kata kat sini, Allah kata apa? Mereka ni, orang kafir ni, Sulaiman tak kafir, tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Siapa syaitan-syaitan ni? Boleh jadi jin betul-betul ataupun manusia yang telah belajar sihir ni. Mereka lah yang ajar kepada manusia ni sihir. Jadi kita lihat dulu apa Allah kata lepas tu, yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Okey, syaitan tak ada masalah lah. Kalau syaitan ajar sihir, kita tak ada problem. Okay, tapi kita ada masalah. Sampai sekarang pun ulama berbeza pandangan. Kita ada masalah dengan perkataan al-malakaini. Ini masalah je. Apa maksud malakaini? Dua malaikat. Ni. Malak, dia boleh maksud dua maksud kan? Malak satu apa? Cikgu Anwar, malak maksud raja kan? Raja. Malik. Dia boleh maksud raja. So pendapat pertama mengatakan bahawa, saya tak ingat sejarah dia, mengatakan ada dua raja ni yang mengajar sihir. Apa motif dia? Katanya untuk menerangkan kepada orang ramai bahawa sihir yang kamu amalkan ni sebenarnya salah. Itu antara reason dia. Itu reason. Tapi pendapat ni kalau tak silap dalam Ibnu Katsir pun dia berpegang pada pandangan ni. Kenapa? Sebab tak nak memburukkan nama malaikat tu. Okey, tak apa. Nanti saya explain. Ini susah sikit. Saya pun puas nak memahami ni. Kedua mengatakan, bila dalam Arab bila kata al-malakaini, kita pernah, kalau kita orang yang niat langsung kata rakaataini. Apa maksud rakaataini? Dua rukuk. Maknanya 2 rakaat lah. Jadi bila kata al-malakaini, maksudnya mesti ada 2. Kalau kata rajulaini, 2. Kalau kursi, tak ingat.
Kalau mislai ni dua, mesti dua kan? Mislai mesti dua. Rajulaini, al-malaikai ni. Okey. Alright, sorry ya, pagi-pagi tak apa-apa nak bangun lagi. So malaikat. Muslimah ini dua orang muslim. Malaikat dua orang. Boleh lah. Dua malaikat. Alright. Okey, so ada pendapat yang pertama. Yang ini kita reserve lah. Okey, kalau kita nak kata raja lah, tapi masalahnya macam mana raja tu belajar sihir? Oh, mungkin dia dah belajar, dia nak bagi tahu kepada rakyat dia bahawa benda ni salah. Okey, satu. Yang dua, dikatakan sebelum ni memang tak ada sihir. Sebelum pada zaman Nabi Sulaiman, kita tahu sihir bukan start zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Musa pun dah ada. So Musa sebelum Sulaiman kan? Betul kan? Okey. Jadi apa datang Allah turunkan dua orang malaikat. Dua orang malaikat. Dia bawa apa? Dia bawa sihir. Sebab dia dah tengok ada orang-orang ni, orang Bani Israel ni, yang mereka telah meninggalkan ajaran Quran. So datangnya ujian Allah SWT. Mereka ajar sihir. Tapi sebelum mereka ajar sihir, apa mereka kata apa? Mereka kata apa? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dia kata tidaklah kedua-duanya mengajarkan kepada seorang pun sampai kedua-duanya berkata sesungguhnya kami sebuah ujian, maka janganlah kamu jadi kufur. Tengok pada perkataan fitnah. Kita fitnah kalau orang Melayu maksudnya saya fitnah orang ni buat jahat. Ada fitnah dalam bahasa Arab maksudnya boleh jadi ujian, boleh jadi kerosakan. Dan setengah kalau ulama boleh jadikan dia syirik juga lah, dia kerosakan. Tapi kalau konteks ayat ni dia ujian ataupun kerosakan. Jadi kami ni fitnah saja. So jadi persisihan yang besar oleh ulama-ulama dari dulu sampai sekarang. Dia kata kenapa malaikat turunkan sihir? Jadi masalah. So sebab tu ada Ibnu Katsir sendiri tak menerima pandangan itu. Sebab apa? Dia kata mana boleh satu malaikat menurunkan sihir? Adakah Allah akan menurunkan keburukan? Tapi ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari, dia kata apa dalam kitab dia kata apa? Siapakah yang lebih kurang macam ni lah? Siapakah yang menurunkan arak? Siapakah yang menurunkan segala-segala kesakitan? Siapakah yang duduk bala bencana? Siapa yang turunkan? Allah juga. Kalau tengok bala penyakit, sampai wabak penyakit, siapa yang turunkan? Allah juga pada malaikat. Jadi diturunkan bukan sebagai apa? Sebagai ujian. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk pun sebenarnya datang daripada Allah. Jadi tidak ada apa masalah dengan ayat ni sebenarnya. Sebab malaikat pun kata apa? Malaikat kata sesungguhnya kami ini ujian, jangan kamu ikut. Itu pandangan yang pertama. Okey, itu pertama. Yang kedua lah sebenarnya kalau nak kerja malaikat kan. Tapi yang ketiga masih kata lagi malaikat ni masih lagi. Cuma dia katakan sebenarnya sihir ni bukan diturunkan oleh malaikat. Dah ada dah pun. Macam mana ada? Contoh zaman sekarang orang mengamalkan sihir, macam mana dia buat? Dia guna dari mana? Dari mana dia ambil? Dia ambil daripada Al-Quran. Dia terbalikkan ayat Fatihah. Kadang-kadang dia banyakkan ayat-ayat yang macam bersifat macam kasih sayang, dia buat menjadi ayat pengasih. Ambil dari Quran. Ulama seperti Al-Islahi, dia kata turunnya malaikat ni bukan nak turunkan sihir. Malaikat ni sebenarnya menurunkan apa? Dia turunkan, dia nak ajar kepada orang penerangan bahawa yang kamu amal ni sebenarnya bukan mukjizat. Nak bezakan antara mukjizat dan apa dan sihir itu sendiri. So mereka terang. So apa yang kami ajar ni fitnah. Bukan ujiannya, fitnah. Maknanya apa yang kami ajar ni sebenarnya keburukan. Kau jangan ikut. Ini adalah benda-benda yang buruk. Macam mana kita boleh dengar pada pandangan itu? Kita tengok dalam Quran ada juga bagi tahu sesungguhnya apa? Anak-anak dan ni boleh jadi harta, dan anak-anak ni boleh jadi fitnah. Boleh jadi keburukan kalau kita tak didik dia dengan elok. Itulah antara pandangan dia. Kalau tanya saya, Allahu a'lam. Saya tak tahu manakah pandangan yang lebih tepat.
Tapi yang penting, apa pun, dia tak kira dia raja ke, dia malaikat ke yang turunkan sihir, ataupun malaikat ni untuk terangkan, semua mereka mengatakan jangan ikut sihir. Itu dia. Jangan ikut sihir. Jelas tak? Boleh tak? Dia memang confusing sikit ayat ni, sebabnya Allah tak cerita detail. Allah cuma cakap turun. Jadi dia jadi ujian kepada kita. Jadi soal mentera ni sebenarnya, mentera ni dia bukan saja dia ambil daripada kitab-kitab sihir saja, dia boleh guna daripada Quran pun boleh. Sebab tu ramai orang dia menyalahguna, bukan dia menyalahguna Quran. Quran ni ada guna, dia ada dua kegunaan. Satu memang untuk hati, jantung kita. Satu lagi untuk syifa kan, syifa untuk jantung apa penyakit hati, dan dia juga boleh jadi syifa kepada penyakit. Zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat baca Al-Fatihah saja sembuh. Syifa tu penyembuhan, sembuh. Kan kita ada darah syifa kan, itu penyembuhan syifa. Jadi apabila sahabat baca je Al-Fatihah, sembuh dengan izin Allah SWT. So Nabi, dia cerita kat Nabi kata, mana kamu tahu sebab Al-Fatihah ni ayat syifa, ayat ruqyah, boleh menyembuhkan. So boleh. Tapi malangnya kebanyakan itu sekunder. Yang kedua, Quran turun bukan untuk merawat macam tu je. Quran turun untuk guide kita hidayah. Tapi dia ada juga sekunder punya ni, yang second. Tapi malangnya ramai orang fokus yang tu. Yang tu saja. Yang nombor dua je. Yang first, amal Quran, suruh solat macam mana, Nabi suruh solat macam mana, jangan kita amal benda syirik, jangan kita buat benda kurafat, jangan kita takut kepada jin syaitan. Yang tu kita tak ikut, kita ambil yang tu. Fokus kita banyak yang nombor dua. Yang itu kita tak nak. Jadi kita takut kita jadi seperti mana Bani Israel yang diceritakan orang Yahudi dari kerajaan Sulaiman ni. Mereka tak ikut kitab mereka, tapi mereka ikut apa dia? Sihir. Okey, habis yang tu. Nama malaikat apa? Harut wa Marut. So kita orang Melayu Karut Marut. Ambil dari situlah. Ambil itu. Harut Marut. Tak, Harut Marut itulah masalahnya. Itulah kata betul Ustaz Syahri Abdul Rahman, dia kata sebenarnya Harut Marut tak jahat, tapi kita yang ambil nama jadi Karut Marut. Kesian kat malaikat tu. Okey, ada riwayat daripada Israiliyat. Yang ni cerita Karut. Saya cerita je lah sekadar knowledge. Cerita dia begini. Boleh okey, cerita dia begini. Harut dan Marut ni, dia satu hari dia berbual. Malaikat-malaikat ni berbual orang. Tak silap ke dia turun ke bumi, dia kata apa, tengok manusia-manusia ni teruk, berzina lah apa semua, minum arak apa semua. Kemudian Allah pun turun ke bumi, Allah uji mereka jadi manusia. So mereka pun lebih kurang minum arak lah apa, bukan mereka berzina dengan seorang perempuan nama dia Zorah apa benda semua. Kemudian Allah sumpah mereka ni, supaya mereka tak boleh naik ke langit dah sampai bila. Mereka duduk di dunia di Babylon sampai bila mereka kena ajar sihir. Dia jelaskan jadi ujian semua, dan perempuan tu disumpah menjadi bintang Zorah. Habis, fairness. It's a story come from Bani Israiliyat. Cerita-cerita daripada Bani Israel. Panjang lebar cerita dia. Jadi nampak macam cerita kartun lah. Titing, bisa comment dah. Yang cerita tu kita tak boleh terima langsung lah. Cuma yang ini saja yang kita boleh fikirkan. Alright, habis kan? Kemudian mereka kata, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan tidaklah kedua-dua mengajarkan kepada seorang pun sampai kedua-dua berkata, sesungguhnya kami ini sebuah ujian. Fala takfur, maka jangan kamu kufur. Itu malaikat dua orang tu kata. Malaikat tu kata, jangan kufur. Aku ajar sihir ni, jangan kufur. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. Lalu mereka mempelajari dari kedua-duanya apa yang mereka dapat pisahkan dengannya antara seorang lelaki dan isteri. So ulama membincangkan, adakah sihir ini wujud? Ya, wujud. Sihir ini wujud. Kalau Mu'tazilah dia tak terima, satu mazhab dalam Islam dia tak terima bahawa sihir itu wujud. So dia kata cuma sihir ni macam kalau kita tengok dalam Nabi Musa tu apabila dia lawan dengan ahli sihir tu, apa yang dia nampak cuma terbayang-bayang sahaja. So ada kebanyakan orang kata tak, sihir ni cuma terbayang-bayang sahaja. Dia jadi macam tu. Ada juga sihir yang macam tu.
Tapi kalau kita lihat melalui ayat ni, memang ada pun sihir yang boleh, tapi dia pun macam hipnosis juga. Sebab apa? Kalau dia ceraikan, yang menceraikan suami isteri ni, nanti mereka terbayang-bayang seolah isteri ni jahat. Kadang-kadang nampak bayang-bayang yang pelik, kadang datang angkat dalam mimpi. Ya tu benda macam tu. Ya, dia dibantu, dia punya ejen adalah jin dan syaitan. Jin dan syaitan. Kalau dia bawa boleh jadi santau, boleh jadi apa. Ada benda tu berlaku. Kita tak boleh nak nafikan benda tu berlaku. Tapi adakah fokus kita utama sihir? Adakah sihir ni bila klik je dia jadi? Itu kita tengok ayat Quran jelas. Sebab kadang-kadang masyarakat kita seolah-olah kalau kata sihir confirm jadi. Bila saya baca dalam satu buku Abdullah Wali Abdul Salam, tak ingat nama dia, dia antara ulama yang buat syifa ni semua, ruqyah ni, dia kata sebenarnya banyak je sihir yang tak berjaya, kita tak tahu. Lebih ramai sebenarnya orang yang dilanggar kereta, mati berlanggar kereta, mati merempit daripada mati kena sihir. Yang tu kita kena pegang. Sebab tu Syed Qutb rahimahullah ta'ala dalam Fizal Quran, dia kata apa? Sebenarnya sihir ni macam api je, dia kata. Kalau Allah kata terbakar, maka terbakarlah orang tu. Kalau Allah kata tak terbakar, maka tak terbakarlah, seperti mana Nabi Ibrahim tak terbakar. Tapi saya nak tambah lagi, sebenarnya api pun tak macam sihir. Api, dia punya zahir dia punya konsep asal mesti membakar. Kejadian dia mesti membakar. Tetapi bila Allah kata tak terbakar, seperti dia perintahkan kepada api dalam surah tu, supaya Ibrahim tak terbakar, maka dia tak terbakarlah. Tapi sihir pula, kalau Allah kata dalam ni, sikit kita baca, sihir pada konsep asalnya dia tak akan jadi. Bila dia jadi, melainkan dengan izin Allah. Itu kita kena faham betul-betul. Kadang-kadang kita kata perniagaan tak laku sebab apa? Kena buat orang ke apa. Kadang-kadang sebab kita masak tak sedap. Muka kita bermuka ketat, tension kan, pagi ke pagi buat kedai. Nasi lemak pun nasi lemak pagi tadi kita jual. Boleh jadi kan. Wallahualam. Tapi adakah ada sihir ni wujud? Wujud. Kalau kita kata tak wujud, kita telah menafikan Quran. Cuma fokus kita je macam mana. Okey, sini Allah kata apa? Allah mention apa yang mereka belajar, mereka dapat pisahkan dengannya antara seorang lelaki dan isterinya, al-mar'i wa zawji. Okey, kenapa Allah mention pasal pisahkan lelaki dan perempuan, padahal sihir ni ajar banyak-banyak lagi. Sebab apa? Syaitan dalam sebuah hadis, lebih kurang bila datangnya iblis, dia duduk kat singgasana di atas air kan, dia buat singgasana di atas air, kemudian syaitan-syaitan ni akan datang. Syaitan akan datang beritahu, aku dah buat macam ni, aku dah buat orang macam ni, lebih kurang macam ni, sekian. Kemudian syaitan kata tak cukup. Kemudian ada satu orang datang cakap, aku telah menyebabkan satu orang ni bergaduh dengan mak dia. Tak cukup, nanti dia minta ampun kat mak dia, settle. Macam itulah. Kemudian dia kata, aku telah memecah belahkan, aku telah menceraikan suami dan isteri. Bagus. Kenapa bagus? Itulah sebenarnya antara intipati dalam surah Al-Baqarah ialah untuk membentuk masyarakat di Madinah. Itu first. Sebab asal nama Madinah ni Yatrib. Bila tukar nama Madinah, maksudnya dia moden lah, infrastructure mesti ada orang kata masyarakat yang bagus, masyarakat yang pandai, masyarakat yang jaga orang lain, yang ambil cakna orang lain untuk menjadikan dia masyarakat. Jadi masyarakat yang baik bermula daripada rumah. Rumah ni, masyarakat yang baik sebenarnya mula daripada rumah. Didikan awal Nabi nak ajar, Allah nak ajar, mula daripada rumah. Kalau rosaknya hubungan suami isteri, maka akan rosaknya anak-anak, maka akhirnya anak-anaknya akan cari masalah, buat masalah kat luar, maka akan merosakkan masyarakat. Itu kata-kata baiti jannati, itu kan rumahku, syurgaku tu. Ini dia. Ini kita tak perasan. Saya bukan nak cerita pasal hukum sangat, saya nak cerita apa yang kecil-kecil tu. Sebab tu cerita sihir ni pasal apa? Memecahkan masyarakat, memecahkan suami isteri. Bila suami gaduh dengan isteri, saya bawa ke anak-anak, mak pula cakap, bapak kau ni jahat lah, apa semua ni, mak tadi kau jahat, habis. Akhirnya akan membuat apa? Membuat masyarakat ni musnah. Itu syaitan nak. Sebab tu ada satu riwayat, tak tahu sahih atau tidak, tapi kita cerita sebagai pengajaran. Dia kata apa? Syaitan dah berputus asa dah untuk mengeluarkan anak Adam ni daripada Islam. Jarang orang Islam ni murtad sebenarnya. Tapi apa yang boleh kuat, mereka buat orang bergaduh. Tu ustaz-ustaz gaduh sama sendiri sekarang kan, kawan-kawan gaduh sama kawan, adik-beradik gaduh dengan berebut harta, berebut tanah apa semua, suami isteri gaduh sama sendiri.
Masa cinta dulu, I love you, you love me, you love me, I love you. Kemudian bila dah kahwin, habis. Bercerai, akhirnya apa? Bercerai, cerita kat TV apa, television, semua masuk dalam TV, masuk dalam viral apa semua. Habis. Terbuka semua pekung. Sedangkan apa yang Allah ajak apa? Anak-anak masih ada lagi, anak-anak akan menanggung malu kan. Itu dia. So mereka belajar apa yang boleh memecahkan suami isteri. Sekarang pun ada. Saya sendiri pernah dengar masa saya belajar kat UM, seorang pakcik ni cerita kat saya, kau nak buat ayat pengasih, ambil daripada Al-Quran, baca sekian-sekian banyak kali. Saya tak nak ajar lah. Macam tu je. Music apa? Menggunakan Al-Quran tu sendiri. Tu kata ada dengan Quran kan, kita dah baca sebelum ni, ada orang disesatkan dengan Quran, ada orang yang dapat hidayah dengan Quran kan, petunjuk Al-Quran. Ini yang sama. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ayat ni kita sebagai orang Islam kena pegang betul-betul. Dan tidaklah mereka dapat mudaratkan bidarrina bihi, dengannya yakni sihir itu, min ahadin, terhadap seorang pun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Tu kita kena pegang. Dia takkan berlaku, dia tidak akan berlaku, sihir takkan bagi mudarat melainkan kalau Allah nak jadi mudarat. Ada orang jatuh daripada tingkat 12, tak patah kaki, patah tangan, hidup elok je. Ada orang jatuh bilik air, meninggal. Kalau ikut logik, atas lagi tinggi ke bawah lagi tinggi? Tak, atas lagi tinggi. Tapi semuanya qadar Allah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat. So kita punya, kalau ada orang lah yang kena sihir, dia kena pegang Nabi dia, Allah boleh menyembuhkan aku. Kebanyakan orang dia pergi ustaz ni, dia pergi guru ni, habis duit dia beribu-ribu, habis tak sembuh-sembuh lagi. Sebab apa? Bila dia pergi ni, orang kata ada lagi jin kat sini, ada lagi. Akhirnya apa? Tak sembuh. Sedangkan selain dia bukan sedemikian, kita amalkan saja amalan-amalan yang Nabi dah ajar, Ayatul Kursi, apa, kita baca suratul Falaq, Qul-Allah, An-Nas, Qul-Allah apa? Udah Ikhlas tu, surah Al-Falaq, surah An-Nas, sebelum tidur kita tiup surah badan. Itu yang Nabi ajar semua. Dan kita memang sebenarnya yang akan menyembuhkan kita sebenarnya dengan ayat Al-Quran dan keyakinan kita kepada Allah SWT. Itu paling penting sekali. Sebab tu Allah kata takkan memudaratkan, yang mereka takkan mudaratkan dan tidak mencelakakan, tidak dapat memberi manfaat. Sihir ni tidak ada apa-apa manfaat. Allah kata dalam Quran, apa tu, khamar, arak tu dia ada apa? Mudarat dan ada manfaat. Arak ada manfaat. Kalau kita, sebab tu ayat Quran tu hebat. Dia tak kata apa tu, arak ni semua tak boleh. Tak haram lah. Tapi dia tak kata arak ni semua mudarat. Ada orang kata red wine bagus. Ada orang kata dia boleh panaskan badan, ada kata boleh ni. Dia boleh aktifkan apa-apa semua ni, tak tahulah. Tapi kalau sihir tak ada manfaat langsung. Tak ada. Ilmu pengasih ke apa semua, kalau orang Melayu kita guna perkataan-perkataan lah, ilmu pengasih, ilmu santau apa, tak ada manfaat. So walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh benar-benar mereka telah mengetahui nescaya siapa yang membelinya, yakni dia beli sihir tu, dia buang Al-Quran, dia buang Taurat, dia buang apa amalan-amalan yang patut yang Nabi ajar, dia amalkan amalan mentera, maka di akhirat fil akhirati min khalaq, dan di akhirat bahagian yang baik. Tidak adalah bahagian yang baiknya di syurga kelak di akhirat. Kalau kita zaman sekarang pun, kalau kita pergi belajar silat ke apa, setengah-setengah silat tu dia ada mentera-mentera kan. Kadang-kadang dia ada, sebab saya dulu pun masa kecil-kecil dulu banyak juga buat benda-benda yang pelik macam ni. Pergi macam-macam, dia belajar benda-benda, dia bagi mentera dalam kitab semua. Kita ingat kitab dalam bahasa Arab, rupanya kitab Jawa. Kita tak tahu kan, rupanya bahasa Jawa, rupanya dia tulis Jawi kan, bahasa Jawa tapi still using guna huruf Arab tu lah, macam bahasa Jawi lah. Kita baca tak faham. Apa punya krek rupanya dia ada kitab dia, amalan dia. Untuk perang, untuk lindungi macam mana. Kadang-kadang orang bawa keris kecil tu dia bawa dalam poket. Saya pernah bawa dulu. Sekecil-kecil tu, dia balut dengan kain kuning dia elok kan, dia bawa. Hilang ulat tu, alhamdulillah. Itu peringkat awal-awal kita baru nak mengenal dunia kan. Cerita untuk pengajaran lah. Jadi awas lah, lebih baik hantar anak tu hati-hati lah dengan, kadang-kadang dia suruh tidur dengan apa, selepang,
Dia suruh puasa. Puasa tak ada masalah, tapi kita tak boleh puasa kerana benda lain sebenarnya. Puasa untuk semata-mata untuk belajar silat tak boleh. Dia panggil puasa putih lah apa betik tu. Jaga-jagalah, hati-hati. Adakah amalan-amalan yang kungfu semua tak ada? Ada, cuma kita tak sampai ke sana lah. Sebab kita bukan bangsa dia. Kita bukan ni. Tapi kalau kita betul-betul mendalam kat Korea pun, diorang pun ada juga benda-benda mistik ni. Cuma kita takkan sampai lah kat sini. Diorang tak tahu pun. Instruktor taekwondo karate di sini tak tahu pun. Tapi kita kalau belajar silat, dia ada benda-benda ni semua. Bukan semua, tapi ada yang ada. Berhati-hatilah. Walabik sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sangat buruklah apa yang mereka jual belikan dengannya daripada diri mereka sekiranya mereka mengetahui. Allah kata sungguh sangat buruklah perbuatan mereka yang jual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Itu dia. Kalau kita tinggalkan satu benda yang diajar daripada Allah dan Rasulnya, maka kita akan ada penggantinya. Penggantinya benda-benda macam ni lah. Sihir ke amalan ke. Sebab apa? Manusia memerlukan sesuatu kuasa untuk membantu dia. Ada orang dia mengamalkan mantra untuk bagi dia kekuatan. Ada orang pergi perang, dia mengamalkan mantra untuk apa? Bagi dia kekuatan. Orang tabur beras kat masjid supaya nak halau syaitan jin. Adakah itu cara yang Allah dan Rasul ajar? Allah dan Rasul ajar apa? A'udzubi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada kalimah yang sempurna dari sebarang kejahatan yang kau ciptakan. Kita anak kecil-kecil kita pegang kan, uizubika akan bi kalimatillahi tammah. Lebih kurang macam dia mencari makhluk semua tu kan, daripada ain, daripada penyakit ain, daripada ain ni apa, pandangan dia panggil evil eyes. Orang tengok tu kadang-kadang sebab kita tak bagi salat, kita puji berlebihan anak-anak kecil. Macam kita kata alah comelnya, boleh, tapi kita kata dengan masya-Allah comelnya. Dia macam tu. Sebab apa? Dia tak nak ada orang-orang yang ada berniat jahat tu. Semua yang boleh berlaku wujud, tapi kita tak fokus utamalah. Kadang-kadang kita terlampau fokus. Okey. Yang penting kita tahu Allah yang menurunkan penyakit dan Allah lah yang boleh menyembuhkannya. Okey, habis Alright, terus ayat belum lagi. Walabi sama syarabi, dah habis kan? Wa kanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui. Ayat 103. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair. Dan jika sungguhnya mereka beriman dan bertakwa, pasti pahala dari sisi Allah lebih baik. Apa saja isi dunia ni, apa saja yang diajarkan di dunia ni, walaupun dia menarik perhatian, maka kita kena ingat ilmu Allah itu lebih baik. Kadang-kadang manusia selalunya dia suka kepada benda-benda yang pelik. Sebab tu ada seorang ulama dia kata, kalau kamu lihatlah satu orang ni terbang di langit pun, jangan kamu percaya kat dia, jangan kamu ikut dia selagi mana dia tak menerangkan mengikut Quran dan Sunnah. Orang Ibnu Katsir dia tu cerita. Itu. Kadang-kadang kita bagi perhatian kepada jin yang jin ni lebih-lebih sangat. Sedangkan ulama terangkan sebenarnya asalnya jin ni takut dengan manusia. Jin takut dengan manusia. Dia cerita dalam satu kitab ni, dia orang tengah duduk ramai-ramai tu, tiba dia nampak manusia datang, dia lari. Dia takut. Sebab tu Ismail kan cakap jin ni sebenarnya takut juga dengan manusia. Cuma jin nakal dia dah biasa je, dia berani. Jadi apa, kenapa dia takut manusia? Sebab manusia adalah khalifah lagi muka bumi Allah ni. Tapi ada satu orang ni tak cakap apa, kita kena baca mentera ni, kita kena minta izin kat jin ni, kita boleh mandi kat sini. So salah satu jin ni dia dengar. Bila dengar dia kata, manusia pun takut dengan kita. Dia naik kepala. Tu yang kita perasap keris tu, lagi kita perasap dia, lagilah jin-jin yang ada ni dia lagi happy lah. Sebab dia tahu kita takutkan dia. Jangan kita takutkan dia. Yang layak untuk ditakuti hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan kita cabar dia. Tak. Kita tak cabar dia. Dia urusan dia, kita urusan kita. Lau kanu ya'lamun. Okey, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Janganlah kamu berkata apa, ra'ina. Ini pula cerita balik kembali kepada cerita Bani Israel ni. Sebab apa? Apa yang berlaku ketika Nabi Muhammad sedang mengajar, kuliah lah kita panggil, tazkirah ke apa, berdakwah ke apa, nanti sahabat-sahabat akan berkata ra'ina. Ra'ina maksudnya apa? Kalau ra'ina maksudnya lihatlah kami, pandanglah kami, macam manja-manja lah macam tu kan. Lah cikgu tengoklah saya. So orang-orang Yahudi ni bila dengar
Maksud apa? Waqulu, bila dia dengar perkataan ra'ina ni, bila dengar perkataan ra'ina ni, dia orang punya bahasa lebih kurang juga dengan bahasa Arab ni kan. Jadi dia tukar, dia kata apa? Dia kata kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata ru'unah. Tadi ra'ina, dia kata ru'unah. Dia gelak-gelak kat belakang. Sebab ru'unah apa maksudnya? Bodoh. Memperbodohkan kami. Ya Allah, Rasulullah, bodohkan kami. Macam tu. Itu kerja orang ya Yahudi. Dia kata Assalamualaikum, orang kata Assalamualaikum, dia kata Samun alaikum, racun atas kamu. Itu dia dahsyatnya orang Yahudi. Dia mempermainkan Nabi. So jadi Allah kata apa? Allah tahu benda ni berlaku, so Allah pertahankan umat Nabi Muhammad. Allah kata apa? Wa qulu unzurna. Okey, saya explain. Dalam bahasa Arab dia banyak perkataan yang sama makna. Ra'ina maksudnya tengok kami. Unzurna apa maksudnya? Tengok kami. Ra'ina apa maksud? Tengoklah kami. Unzurna apa maksud? Tengoklah kami. Tapi unzurna kat sini dia tak boleh nak belik-belik dah. Tak ada perkataan Yahudi nak boleh belik-belik kan. So Allah sahabat-sahabat ni guna perkataan unzurna. Kenapa ada cerita pasal ni? Nak cerita mengapa mereka ni minat kepada sihir tapi mereka tak minat kepada pengajaran Nabi. Bila ada kuliah Nabi mereka gelak-gelak. Mereka buat lawak kat belakang. Macam kita lah kadang-kadang nakal kat belakang, cikgu ajar kat depan, kita duduk gelak-gelak kat belakang. Duduk benda-benda yang pelik-pelik kat belakang. Okey. Walil kafirina azabun alim. Allah marah, Allah murka. Allah kata bagi orang kafir, merujuk kepada mereka ni siksa yang pedih. Okey. Seterusnya ayat 105, ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitab walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Apa kata Allah? Orang-orang yang kafir daripada ahli kitab dan orang musyrikin tidak menginginkan diturunkan kepadamu suatu kebaikan pun daripada Tuhanmu. Sebab kita tahu orang Islam first dia jumpa orang Yahudi di Mekah ni, di Madinah ni, mereka excited sebab sama. Musa, ada cerita pasal zakat, ada cerita pasal solat. Jadi mereka rasa macam orang Yahudi ni lebih dekat lah dengan kita. Especially kita pun kalau kita tengok Raja Najasyi kan, kalau ikut sirah dia kata apa, sesungguhnya kita ni datang daripada satu cahaya keluar macam ni kan, tapi keluar daripada kedunia ni berbeza macam tu, tapi asalnya daripada cahaya yang sama. Jadi mereka excited. Tapi Allah kata apa? Allah bagi tahu kat orang Madinah ni, orang sahabat Nabi ni, bahawa sebenarnya mereka tak ingin satu kebaikan pun kepada kamu daripada Tuhan kamu. Kamu saja yang inginkan kebaikan. Macam bertepuk sebelah tangan. Maksudnya Allah nak suruh berhati-hati kepada orang Yahudi pada zaman ni. Kepada Allah kata apa? Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya man yasha kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ini juga sebagai pemberitahuan awal bahawa sebenarnya Allah dah bagi kenabian ni kepada bangsa lain. Bukan Yahudi lagi dah, bukan Bani Israel lagi dah. Dia dah bagi kepada siapa? Kepada bangsa Arab. Arab ni tak ada orang pun rasa terancam dengan dia pada zaman Nabi Muhammad. Rom pun tak kisah, Parsi pun tak kisah. Dia ni kira macam dua bawahan dia orang dia. Kira tak pernah terfikirlah Arab Badawi padang pasir ni akan menguasai dunia. Ini semua ni tak picisan lah. Orang kata tak terfikir, tak terdetik langsung dalam pemikiran. Tapi Allah bagi kekuasaan kepada siapa yang dia nak. Itu dia. Berkumpullah seluruh manusia untuk menghancurkan kita. Kalau Allah kata tak hancur. Itu Allah SWT. Kalau kita tengoklah sikitnya, mana ada pernah perang. Kalau kita tengok kalau sirah Nabi, mana ada pernah perang pada zaman Nabi kita lebih ramai daripada orang. Sentiasa outnumbered, sentiasa kurang.
Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik kurnia yang sangat agung. So Allah bagi kurniaan, Allah bagi pertolongan kepada siapa yang bergantung harap sepenuhnya kepada Allah SWT. So ayat ini menunjukkan bahawa jangan kita berpegang kepada selain daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan kita merasakan ada kuasa yang lebih hebat daripada Allah SWT. So Allah SWT sihir ke apa semua yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai ujian. Itu dia punya hikmah daripada ayat yang kita baca ni. Suruh kita berpeganglah sepenuhnya dengan Quran dan hadis, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Nak lindung diri, minta pertolongan daripada Allah. Tak tahu bahasa Arab, minta je kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku, ya Allah. Lindungi anak cucu aku, ya Allah. Kita minta kepada Allah SWT. Baik. Seterusnya ayat 106. Kemudian Allah kata apa? Sebab apa ayat 106 ni muncul? Sebab apa orang Yahudi kata mana boleh tak nak guna Taurat dah. Sedangkan sebelum ni mereka tak kisah pun Taurat ni. Macam kita lah, kita tak pernah baca Quran, tiba-tiba orang bakar Quran terasa hati kat. Padahal kita pun tak pernah pun nak mempertahankan Quran pun sebelum ni. Kita tak pernah pun nak mengamalkan Quran sebelum ni. Tapi baguslah kita ada perasaan nak mempertahankan. Samalah macam orang Yahudi ni. Dia rasa bila Nabi datang ni, habis Taurat tak pakai dah. Sebab tu Allah kata ayat 106, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami nasah. Apa maksud nasah? Maksudnya dia batalkan. Kami nasahkan yang daripada suatu ayat, atau kami tangguhkan, pasti kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Okay, dalam Quran dia ada ilmu nama nasah wa mansuh. Nasah atau apa, dia akan membatalkan. Mansuh maknanya satu ayat. Tapi ayat ni kalau 106 ni dia lebih kepada membatalkan apa? Membatalkan syariat yang dahulu. Okay, ulama beza pendapat kan, ada tak dalam Quran ayat-ayat yang dinasahkan, yang dimansuhkan? Ada yang kata ada yang kata tak ada, ada yang kata banyak, ada yang kata sikit, ada yang kata sampai 2, 3, ada yang kata 1 je. Jadi ulama berbeza pandangan. Contohnya ayat Arab mula-mula tu turun kata apa? Banyak lagi mudarat daripada kebaikan. Ada tak ada pengharaman kat situ? Tak haram. Lepas tu yang kedua turun apa? Jangan dekati salat ketika kamu mabuk. Lebih kurang begitu kan. Ada tak ayat pembatalan? Tak ada. Yang ketiga apa? Tak mahu ke kamu berhenti kan? Sebenarnya sesungguhnya ini adalah amalan syaitan, lebih kurang macam dia amalan syaitan kan. Jadi ada ulama kata ayat-ayat tu telah dimansuhkan. Ayat yang kata arak tu dia telah memansuhkan, dia telah menasahkan ayat-ayat yang lain. Tapi setengah ulama kata tak, ayat tu tak mansuh. Dia kata apa? Arak itu lebih banyak buruk daripada baik. Yang kedua kata jangan dekati solat ketika kamu mabuk. Yang ketiga kata arak tu haram. Setengah ulama kata itu cuma elaborate lagi, penjelasan yang lebih lanjut. Sebezalah pandangan ulama. Ada tak nasah, ada tak mansuh. Yang pentingnya kita tahu syariat lama yang telah dinasahkan. Kita telah menasahkan syariat yang lama. Quran telah menasahkan kitab Taurat, kitab Injil daripada segi apa? Daripada segi syariat. Apa maksud syariat? Dulu kalau orang Yahudi mereka tak boleh makan lemak. Sebab tu kalau kosher punya penyembelihan kita boleh makan. Lagi bersih. Dia lemak pun tak boleh, apa pun tak boleh. Dia bersih betul. Bukan kata kita boleh tak bersih. Kita tak melampau lah, mereka exaggerate. Dan contoh Nabi Adam, dia punya anak beranak dia boleh kahwin adik-beradik pasal tak ada orang lain. Kita macam saya cakap semalam, kita tak teringin nak kahwin adik-beradik. Sepupu pun kadang-kadang tak nak. Sebab kadang dah rasa macam adik-beradik kan. Tapi mereka boleh. Yang dinasahkan cuma syariat, cara amalan sahaja. Tapi dari segi tauhid sampai kiamat sama. Semua Nabi dan Rasul daripada zaman Adam sampailah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bawa syariat yang sama, iaitu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Okey, habis. Boleh faham nansah mansuh ni? Okey. Saya cerita sekali lalu macam tu je. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu? Okey, itu bahasa baik dah. Sebab Allah baik. Allah kata, alam ta'lam, takkah kamu tahu anna Allah, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, di sisi segala sesuatu Maha kuasa. Dia jadi macam ni. Yahudi kata mana boleh?
Mana boleh kitab Taurat tak pakai dah? Mana boleh Arab jadi Nabi? Mana boleh? So Allah kata apa? Tidakkah kamu tahu sungguhnya Allah di atas segala sesuatu maha kuasa? Kalau saya akan cakap apa? Suka hati akulah nak buat apa-apa. Itu ayat mudah dia. Itu dia. Tapi bagi tu Allah maha kuasa atas sesuatu. Okay. So tadi Allah awal-awal cakap Allah bagi kuasa kepada siapa yang nak, Allah bagi kemuliaan siapa yang nak berdasarkan orang itu sendiri. Kita dapat kerja yang elok-elok, kita buat baik-baik, kita kekal lah, naik pangkat apa semua. Tapi kalau kita buat, orang kata buat salah apa semua, kita yang menurunkan darjat kita sendiri. Begitulah dengan Allah SWT. So, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Takkah kamu tahu sungguhnya Allah baginya kerajaan langit dan bumi? Maksudnya Allah tak memerlukan kalian, Allah ada kerajaan sendiri. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada bagi kamu daripada selain Allah dari seorang wali. Wali ni apa? Pelindung lah. Kita ada wali nikah kan. Wali nikah ni apa? Bapak kita semua tu wali tu sebagai pelindung. Kalau suami kita buat hal, kita nak buat apa, mengadu kat wali lah. Kan wali ada hak untuk memutuskan perkahwinan kan. Sebab tu kita ada istilah kata dah kahwin, tinggal keluarga, mak ayah tinggal dah ikut suami. Tak. Suami harus ditaati selagi mana dia mentaati Allah, tapi bukan mengabai mak dan ayah. Sebab kalau kamu diceraikan, kalian diceraikan, siapa nak balik kat siapa? Balik kat mak ayah balik, balik kat wali balik. Itu dia kaedah dia. So wali ni apa? Pelindung. Wala nasir, dan tidak ada seorang pun menolong melainkan Allah SWT. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah ayat yang sama Nabi Ibrahim bila dicampak ke api tu, dia kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika perang pun Nabi perang Badar, Nabi membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiada sebarang pelindung melainkan daripada Allah SWT. Itu kita tak perlu kepada mentera, kita tak perlu kepada bahasa apa pun, cukup kita minta pada Allah, harap kepada Allah SWT, pasti Allah bagi. Yakin dengan dia.